Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-pertamanya sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Burhanuddin bin Zakaria selaku pensyarah Uniza mengajar saya subjek Qawaid al-Fiqhiyah. Jadi hari ini saya akan menceritakan berkenaan dengan kaedah fiqh, iaitu sesuatu perkara apabila ia tersepit ia jadi luas, dan sesuatu perkara apabila ia luas dia akan menjadi sempit. Jadi saya akan menerangkan berkenaan dengan maksudnya berserta dengan contoh-contohnya. Jadi kaedah ini bermaksud apabila manusia ini berada dalam kesempitan ataupun manusia ini berada dalam keadaan yang terdesak, ia akan diberikan keringanan ataupun rukhsah. Dan apabila hilangnya kesempitan tersebut, yakni apabila manusia tu hilangnya keadaan yang terdesak itu tadi, dia akan kembali semula kepada hukum asal. Itu dia yang dimaksudkan dengan sesuatu perkara apabila tersepit ia akan jadi luas, dan suatu perkara apabila ia jadi luas dia akan jadi sempit, yang bermakna dia akan kembali kepada hukum asal. Okey, jadinya penetapan kaedah ini telah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahawa syariat telah menetapkan dan memberikan ruang atau jalan keluar untuk menyelesaikan keadaan manusia yang mendesak ini. Kaedah ini telah disokong oleh ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Baqarah dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadinya ayat Al-Quran yang menyokongnya ialah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, iaitu yang bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak akan menghendaki kamu menanggung kesukaran, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innama bu'istum muyassirina wa lam tub'asu mu'assirina, yang bermaksud sesungguhnya kalian telah diutuskan untuk menjadi pemudah cara, bukan memberi kesusahan dan kesukaran. Jadinya saya akan meneruskan pula berkenaan dengan contoh yang boleh diaplikasikan berdasarkan kaedah ini. Okey, jadinya contoh yang pertama ialah seseorang wanita yang kehilangan walinya tidak diketahui di mana berada, sama ada hidup ataupun mati, sedangkan tidak ada wali hakim di tempatnya, maka ia boleh melantik seorang lelaki menjadi wali tahkim bagi mengkahwinkannya dengan lelaki pilihannya. Maksudnya di sini seseorang wanita yang kehilangan walinya bermakna wali nasabnya hilang ataupun dah tak ada, ataupun kita tak tahu dekat mana, sama ada hidup ataupun mati, dan dia memang tak boleh nak jumpa, dan di tempat wanita itu tinggal tidak ada wali hakim. Jadinya apabila wali nasab tak ada, dia akan pergi kepada wali hakim kalau dia ingin bernikah. Jadinya tempat dia itu tak ada wali hakim. Jadi dia boleh mengambil seorang lelaki ataupun dia pilih seorang lelaki untuk dijadikan sebagai wali tahkim untuk mengkahwinkan dia. Okay. Itulah antara keadaan yang perempuan itu kesempitan, jadi dia diberikan keringanan untuk memilih lelaki untuk dijadikan sebagai wali tahkim. Contoh yang seterusnya adalah orang yang berhutang jatuh jadi papa kedana perlu ditangguh tuntutan bayaran hutang sehingga dia senang atau digugurkan tuntutan hutang itu. Jadi dekat sini orang yang berhutang dia jatuh jadi papa kedana bermakna kat sini dia berada dalam kesempitan. Jadinya dia dibolehkan ataupun dia diberi keringanan untuk menangguh dulu bayaran hutang dia ataupun dia digugurkan hutang tersebut. Jadinya jika dia kembali pulih dari sudut keuangannya, bermakna kat sini dia dah senang, dia dah mampu untuk bayar hutang dia, dia wajib bayar semula hutang dia. Jadinya dekat sini apabila dia berada dalam kesempitan, hukum tu dia menjadi lain. Jadi bila dia berada dalam keadaan yang baik semula ataupun dia berada dalam keadaan yang seperti sedia kala, hukum tu menjadi hukum asal, iaitu dia wajib membayar hutang seperti mana hukum asal. Okay, jadi yang seterusnya adalah dibolehkan solat jemaah berjarak 1 meter disebabkan oleh untuk mengelakkan penularan wabak. Okay, sebagaimana contoh yang kita boleh lihat sekarang adalah COVID-19, penularan wabak COVID-19. Jadinya dekat sini para jemaah di masjid dibolehkan ataupun dia diberi keringanan untuk sembahyang jemaah berjarak 1 meter, sedangkan kalau mengikut pada hukum asal
sembahyang berjemaah mesti merapatkan saf. Kalau tidak, dia tidak akan jadi solat jemaah disebabkan oleh berlakunya jarak. Jadinya disebabkan oleh wabak ini, mengikut kepada kaedah fiqh ini, dia telah diberikan keringanan boleh jarak 1 meter antara orang lain, antara orang sebelah dengan orang sebelah dibolehkan jarak disebabkan oleh penularan wabak COVID ini. Jadinya apabila dia kembali keadaan ni kembali pulih, hukum tadi dia kembali kepada hukum asal, iaitu sembahyang jemaah tadi wajib merapatkan saf. Dia kembali kepada hukum asal. Contoh yang seterusnya adalah orang yang sedang sakit diberikan keringanan atau rukhsah untuk berbuka puasa ataupun tidak puasa. Tetapi apabila dia sembuh dan dia kembali sihat, dia diwajibkan untuk menggantikan semula puasanya. Jadinya dekat sini, contoh saya bagi Ali. Pada bulan Ramadan, Ali ni jatuh sakit. Kemudian dia jumpa dengan doktor dan doktor menasihatkan dia lebih kena makan ubat pada waktu ni, dan dia kena makan pada waktu ni. Jadinya dia diberi keringanan untuk berbuka puasa ataupun dia tak payah puasa disebabkan oleh dia tidak sihat. Jadinya apabila dia tidak sihat, dia diberikan keringanan untuk tidak puasa. Sedangkan kalau mengikut pada hukum asal, berpuasa ini hukumnya adalah wajib dan kita tidak boleh tinggal. Okey, jadinya disebabkan oleh dia berada dalam sakit dan dia berada dalam kesempitan, dia dibolehkan untuk berbuka puasa ataupun tidak puasa. Tapi apabila dia dah kembali sembuh dan dia kembali sihat, dia wajib gantikan semula puasanya, ataupun dia kena puasa ataupun dia kena sambung balik puasa dia. Contoh macam ni, bulan Ramadan puasa sebulan, Ali ni dia sakit dalam 3 hari, macam tu dia tak puasa 3 hari. Jadinya esok hari keempat tu dia dah rasa diri dia mampu untuk puasa. Jadinya dia perlu sambung puasa, dia tak boleh terus berhenti puasa. Jadinya bila dia kembali, itu bermakna bila dia kembali kepada keadaan yang asal, dia kembali kepada keadaan yang sihat, hukum tu terus jadi hukum asal, iaitu dia wajib berpuasa. Dia tidak boleh diberikan keringanan sebab dia dah berada dalam keadaan yang baik. Contoh yang terakhir ialah dibolehkan seorang isteri ini mengambil wudu untuk suaminya yang sedang sakit seperti lumpuh, kerana situasi tersebut diberikan keringanan ataupun rukhsah ketika ia berada dalam kesempitan, walaupun pada asalnya hukum menyentuh suami atau lelaki ajnabi ketika dalam berwudu adalah batal. Jadinya macam ni, situasi ini berlaku sebegini ya. Seorang isteri dan seorang suami, jadinya sepasang suami dan isteri. Suami ni jatuh sakit ataupun isteri ni jatuh sakit. Saya bagi contoh, suami dia jatuh sakit. Jadinya dah tak ada orang untuk tolong suami dia ni ambil uduk. Jadinya isteri dia ni diberikan keringanan untuk mengambil wuduk untuk si suami tadi. Diberikan keringanan disebabkan oleh si suami tadi tidak boleh ambil wuduk. Kalau dia tak ambil wuduk, macam mana dia nak sembahyang? Jadinya dia perlukan pertolongan daripada orang lain, iaitu isteri dia, untuk mengambilkan dia wuduk. Jadinya dekat sini dia telah berada dalam kesempitan. Bila berada dalam kesempitan, seperti mana yang saya cakap tadi, dia hukum dia tu akan jadi berubah. Okey, jadinya kebiasaannya dekat sini, sakit tu ialah contoh macam sakit lumpuh. Sakit lumpuh kita tidak boleh bergerak, satu anggota badan kita tak boleh bergerak. Jadinya kita perlukan bantuan orang lain. Jadinya dekat sini orang yang berada dalam keadaan situasi begini, dia diberi keringanan untuk membantu suaminya, ataupun suami diberi keringanan untuk membantu isterinya mengambil wuduk untuk menunaikan solat disebabkan oleh kesempitan itu tadi. Okey, tapi bila suami ataupun isteri tadi ini berada dalam keadaan yang sihat, hukum keringanan tadi yang diberikan keringanan tadi, dia telah menjadi hukum asal, iaitu apabila dia menyentuh suaminya dalam keadaan yang berwuduk, kalau mengikut pada hukum adalah batal. Jadi disebabkan kesempitan itu, dia telah diberikan keringanan, wuduk tersebut menjadi tidak batal.
Kesimpulannya ialah kaedah ini telah memberikan keringanan kepada manusia dalam menunaikan hak kewajipan sebagai orang Islam dengan berpandukan syariat Islam. Seseorang itu berada dalam keadaan yang terdesak, dan kaedah ini juga turut memberi panduan kepada kita sebagai manusia yang beragama Islam. Apabila berada dalam keadaan yang baik, hukum itu akan menjadi kepada hukum asal. Okay, jadinya keringanan yang diberikan itu apabila dia berada dalam keadaan yang baik, keringanan diberikan ataupun rukhsah tadi itu automatik jadi terbatal.